Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah berikan rezeki dan minat kita. Allah berikan petunjuk untuk kita untuk sama-sama dalam perbincangan ilmu ini atau munaqashah ilmiah, bagi kita sama-sama menjadi orang yang faham dengan agamanya, supaya kita sama-sama tergolong dalam golongan yang disebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Siapa yang Allah mahukan kebaikan padanya, Allah berikan kefahaman dalam agama Allah. Dan kita doa mudah-mudahan kita bersama dalam golongan tersebut. Alhamdulillah. Hari ini saya ditaklifkan untuk berbincang satu tajuk yang sangat penting, yang besar manfaatnya, iaitu tajuk dakwah Islamiyah. Bila kita sebut tentang dakwah Islamiyah, hampir kesemua saya rasa pendengar sekalian tentunya pernah dengar perkataan dakwah ini. Dia bukanlah satu perkataan asing dalam kehidupan kita. Namun persoalan yang lebih besar di sini, adakah kita telah melaksanakan dakwah, ataupun mengapakah dakwah ini menjadi suatu benda yang penting dalam Islam itu sendiri. Justru kita membahaskan tajuk ini untuk kita lihat secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan dakwah dan bagaimanakah pelaksanaan dakwah yang baik, dan perkara-perkara yang bersangkut paut dan berkaitan dengan dakwah itu sendiri, insya-Allah. Jadi untuk permulaan ini sama-sama kita melihat ataupun merenung, mentadabbur satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ceritakan kepada kita satu mesej yang sangat penting dan jelas, bahawa tugasan ini ataupun setiap rasul membawa satu tugas yang mungkin nampak berbeza namun mempunyai persamaan. Apakah persamaan mereka? Disebutkan dalam ayat ini yang kita boleh renung dan kita boleh nampak persamaan setiap daripada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. Bagi yang ada Quran boleh buka surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin, dan sesungguhnya kami telah bangkitkan bagi setiap umat itu rasulah, seorang rasul ataupun rasul. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bagi setiap umat di muka bumi Allah ini, tak kiralah di tempat yang kita ketahui atau mungkin kita tidak ketahui, di tempat yang mana sahaja di muka bumi Allah ini, Allah akan utuskan seorang rasul, yang mana rasul itu akan membawa satu agenda yang sama. Nah, ini kita dah jelas di sini, yang persamaan bagi setiap rasul ini adalah agenda yang mereka bawa. Apa dia? Ani'budullaha wajtanibut taghut, yakni agenda itu adalah ani'budullah, mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi perkara-perkara taghut. Apakah yang dimaksudkan dengan ani'budullah, mengabdikan diri kepada Allah, iaitu kita tunduk, kita patuh, kita berserah kepada Allah, total submission. Apa sahaja yang disuruh oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, sama ada perkara yang berkaitan dengan ibadah ataupun berkaitan dengan kehidupan kita, berkaitan dengan ekonomi sebagai contoh, berkaitan dengan pemakanan sebagai contoh, semua perkara yang Allah telah arahkan kepada kita, kita patuh. Sama ada patuh itu dengan kita laksanakan atau patuh itu dengan kita tinggalkan. Itu yang pertama. Dan kedua, wajtanibut taghut, dan tinggalkan perkara-perkara taghut. Apakah maksud perkara taghut? Para ulama menyatakan taghut ini adalah perkara-perkara yang melampaui batas, iaitu dengan maksud kita melampaui batas dan ketetapan Allah. Apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah tetapkan pada manusia, manusia kena ikut dan jauhkan diri daripada melanggar ketetapan dan arahan tersebut. Maka ini agenda yang dibawa oleh kesemua para nabi. Mereka semua, para rasul, membawa agenda
untuk manusia ini menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, memahami syariat Allah, melaksanakan syariat Allah dan menjauhi segala perkara yang melanggar syariat Allah itu sendiri. Ini yang kita boleh dapat dari ayat ni. Dan kemudian Allah sambung, faminhum man hadallah, dan sebahagian mereka, maka sebahagian mereka yang Allah memberikan petunjuk kepada mereka, diberi petunjuk oleh Allah. Dan wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Apa maksud dia? Maksudnya apabila para rasul ini telah membawa agenda ini, menyampaikan seruan ini, menyampaikan apa yang Allah telah tetapkan pada mereka, menyeru manusia untuk mengikuti ketetapan Allah ini, ada di kalangan mereka yang menerima dengan redha, ataupun mereka ini memahami bahawa mereka ini hamba dan kena mengikuti arahan Allah Subhanahu Taala, maka Allah berikan petunjuk kepada mereka. Dan ada golongan yang mereka ini telah mendapat petunjuk, mereka tahu ini petunjuk daripada Allah, mereka tahu ini adalah arahan daripada Allah, tapi mereka ingkar. Maka golongan ini yang disebut sebagai haqqat alaihi dhalalah, yang berhak mendapat kesesatan kerana kesombongan mereka. Fasiru fil ardi, Allah menyambung oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi ini. Fanzur kaifa kana akibatul mukadzibin, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya. Allah suruh kepada kita, pergilah berjalan, pergi tengok sendiri, di mana-mana tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan rasul tersebut telah menyampaikan, akhirnya mereka ingkar, Allah telah memberikan azab Allah kepada mereka. Yang sebahagian daripada mereka, ada sebahagian daripada kaum tersebut telah Allah tinggalkan kepada kita untuk mengambil pengajaran, seperti yang telah menjadi salah satu tempat yang memanggil ajaib di dunia lah, tempat-tempat yang diiktiraf oleh UNESCO ataupun badan-badan yang setara, yang mana tempat ini tempat yang ajaib, tempat yang sangat-sangat hebat. Contohnya piramid di Mesir atau Madain Saleh. Tempat-tempat ini kita tengok menakjubkan, tapi rupa-rupanya di sebalik tempat yang menakjubkan ini ada cerita-cerita bahawa kemungkaran mereka, keengganan mereka untuk mengikut para Nabi dan Rasul, maka Allah azab mereka. Sebahagian tempat ini masih ada hari ini dan kita boleh lihat, dan sebahagian lagi mungkin kita sudah tidak lagi ketahui pada hari ini. Maka daripada ayat ni kita dapat beberapa petunjuk daripada Allah. Allah SWT memberikan kita petunjuk atau memberikan faham pada kita bahawa Allah memang akan bangkitkan Rasul bagi setiap umat. Dan bagi umat akhir zaman ini, Rasul yang telah Allah bangkitkan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Rasul bagi seluruh umat akhir zaman. Dan yang kedua kita boleh faham di sini juga adalah semua para Rasul membawa agenda yang sama, iaitu supaya manusia ini mengabdikan diri pada Allah. Tugasan apa yang kita panggil ni? Inilah yang disebut sebagai dakwah. Dakwah ini kita boleh faham bahawa ia adalah tugasan para Nabi dan Rasul. Itulah benda pertama yang kita kena faham, pentingnya terletak di situ. Kerana Allah membangkitkan para Rasul ini, yang mana mereka ini penyampai risalah yang Allah berikan pada mereka, mereka sampaikan pada manusia. Jadi itulah yang kita sebut sebagai sangat penting dakwah ini. Begitu penting dakwah ini, kerana dakwah inilah membawa manusia untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Bukan setakat di dunia, tetapi di akhirat. Sahabat-sahabat sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita lihat ataupun kita bedah satu persatu tentang dakwah ini. Pertama, kita pergi apakah definisi ataupun takrif dakwah itu sendiri, dari sudut perkataan dakwah itu sendiri. Dakwah ni secara asas kita boleh faham ia adalah bermaksud menyeru atau memanggil. Dakwah ni secara bahasa boleh difahami maksudnya menyeru atau memanggil. Secara istilah tidak jauh, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, dakwah tu maksudnya dakwah ilallah. Kita menyeru, memanggil ataupun mengajak manusia kepada Allah, iaitu apa? Kepada mengabdikan diri kita kepada Allah.
dengan maksud kita memberikan ketaatan kita 100%, kasih sayang kita 100%, kesetiaan kita 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Jadi kita boleh faham dengan mudah dakwah ini. Secara mudah kita ajak orang kepada Islam. Bila kita sebut ajak kepada Islam, kita mesti faham yang ditekankan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan juga dalam kitabnya Usul Dakwah, mesti faham Islam yang dimaksudkan di sini adalah Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Islam yang sempurna, bukan dengan arti kata Islam yang ritual saja, ajak orang sembahyang saja, ajak orang puasa saja. Ya, itu sebahagian dakwah, tetapi lebih besar lagi supaya orang memahami segala syariat yang diturunkan kepada manusia, polisi-polisi yang telah Allah tetapkan pada manusia dalam Quran dan Sunnah. Semuanya itu adalah Islam, dan semuanya itu manusia perlu menyeru, kita perlu menyeru manusia, dan manusia perlu mengamalkan dalam kehidupan dan masyarakat. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yusuf. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kul hadhihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, dengan satu keterangan dan bukti yang jelas, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi, maha suci Allah dari segala i'tikad dan perbuatan syirik, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Di sini jelas Allah memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kata kepada manusia, hadhihi sabili ad'u ilallah, inilah jalanku. Jalan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada Allah dengan keterangan dan bukti yang jelas. Nabi SAW akan memberi keterangan kepada manusia dengan memberi keterangan dan bukti yang jelas. Maksudnya keterangan segala apa yang Allah sampaikan kepada Nabi, Nabi berikan, Nabi sampaikan kepada manusia dengan jelas, dengan bukti-bukti, dalil-dalil dan sebagainya. Aku, dan Nabi sebut, aku ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sidang penonton, sahabat yang dikasihi oleh Allah, maka kita faham bahawa tugas dakwah ini juga merupakan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sampai ataupun dibangkitkan di muka bumi Allah ini untuk menyeru manusia ke jalan Allah, menyeru manusia untuk memahami syariat Allah dan mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentulah dakwah ini menjadi suatu perkara yang penting, kerana Nabi SAW diutuskan untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej kepada kita. Justru selepas kewafatan Nabi SAW, siapakah yang akan menyambung tugasan Nabi SAW menyampaikan risalah Allah ini? Nabi telah menyampaikan dengan jelas. Sampai hari ini kita boleh faham apa yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat. Sampai hari ini di tangan kita masih kita mampu ataupun kita boleh baca Quran dengan mudah, hasil daripada perjuangan Nabi SAW dan para sahabat. Maka di sinilah kita kena faham bahawa membincangkan tajuk dakwah ini bukanlah untuk membincangkan tugasan Nabi semata-mata, namun kita bincangkan untuk kita tahu tugasan ini perlu ada mata rantainya atau penerus kepada tugasan Nabi tersebut, supaya umat Islam terus ataupun umat manusia terus mendapat seruan atau memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Muslim ataupun bukan Islam. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ataupun mengutuskan Nabi ini untuk semua umat, dan risalah Islam ini bukan sahaja untuk umat Islam, tetapi untuk sekalian alam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, satu rahmat
ke sekalian alam. Nabi dan risalah yang Nabi bawa ini merupakan rahmat untuk sekalian alam. Mana tidaknya Allah Subhanahu Wa Taala telah utuskan manusia sebagai khalifah yang kita sebutkan tadi. Dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala tugasnya apa? Tugasnya seperti yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, merupakan satu magnum opus beliau, iaitu disebut khilafah an sahibi syar'i fi hirasatud din wa siyasatud dunya bih. Khilafah adalah melaksanakan perintah Tuhan, yakni yang berhak menentukan hukum atau undang-undang untuk menjaga agama dan mengurus dunia, iaitu politik atau mentadbir dunia dengan agama, yakni ad-din. Jadi tugas manusia dekat muka Allah, manusia yang mungkin tubuhnya kecil ataupun kemampuannya terhad, tetapi bayangkan manusia ini dia ada kelebihan akal yang Allah berikan, mampu untuk menguruskan perkara yang lebih besar daripada dia. Bayangkan binatang yang besar seperti gajah, zirafah dan sebagainya mampu diuruskan oleh manusia dalam sebuah zoo. Bangunan, batu, bukit, bukau dan sebagainya, semua itu perkara yang lebih besar daripadanya, tapi boleh diurus manusia. Kenapa? Allah memberikan akal dan ilmu pada manusia. Namun manusia tetap terhad untuk mentadbir muka bumi ini. Ada perkara-perkara yang kadang-kadang manusia tak mampu untuk laksanakannya. Justru Allah berikan petunjuk dan risalah ini supaya manusia dapat mentadbir dengan baik mengikut petunjuk Allah SWT, yang Allah ini telah mencipta bumi dan manusia itu sendiri. Mestilah apa yang Allah cipta itu Allah lebih kenal dan Allah lebih tahu yang sesuai dan lebih baik, yang terbaik untuknya. Justru dakwah yang kita bawa ini, membawa risalah Islam ini yang merupakan satu risalah rahmat ini kepada seluruh alam, semua umat, supaya semua umat memahami dan melaksanakan segala perintah yang Allah telah turunkan, Allah telah berikan kepada kita. Jadi apa poin di sini? Poinnya adalah selepas pada kewafatan Rasulullah, yang menggantikan ataupun yang meneruskan tugasan ini adalah pengikut Nabi tadi. Pengikut Nabi iaitu umat Islam itu sendiri. Umat Islam itu sendiri. Justru kita tertanya-tanya, apakah hukum berdakwah? Kalau begitu penting dakwah ini, hukum dia bagaimana? Maka para ulama berbahas tentang hukum berdakwah. Hukum berdakwah. Para ulama secara asas dakwah ini boleh kita fahami bahawa ia adalah satu kefarduan, satu kemestian. Sebab apa? Kalaulah Nabi telah wafat dan semua tidak berdakwah, umat Islam tidak berdakwah, maka terhentilah risalah Islam. Maksudnya semua orang tidak faham, maka akan berlaku kerosakan seperti disebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima fasadat aydin nas. Telah berlaku kerosakan di muka bumi ini dengan fil barri wal bahri, di daratan dan lautan, bima fasadat aydin nas, dengan kerosakan yang dibuat oleh tangan manusia. Lagi ramai orang tak faham syariat, kemudian dia berfikir, sebab itulah manusia boleh terpesong sehingga terkadang melampaui batas, boleh membenarkan perkahwinan sejenis sebagai contoh, walaupun jelas memberi mudarat yang besar, bawa kepada penyakit, dan memang secara asal tak logik. Tapi manusia sebab dia sangat-sangat lemah atau terhad, dia boleh terfikir untuk buat perkara tersebut. Justru kalaulah dakwah ini tidak laksana, bayangkan betapa besarnya kesan kepada ekosistem bumi ini sendiri. Kerosakan yang berlaku sangat besar. Khususnya kita tengok hari ni virus yang berlaku, virus COVID. Asalnya kita pun tahu asalnya daripada binatang. Ada yang kata daripada kelawar, ular. Justru Allah telah haramkan, namun manusia terus lagi memakannya. Maka oleh kerana kerosakan yang manusia buat tadi, manusia makan, maka timbullah satu virus yang mengakibatkan kematian ratusan ribu orang. Bayangkan, ratusan ribu orang telah mati disebabkan virus ini yang lahir daripada kerosakan manusia itu sendiri. Justru dakwah ini perlu diteruskan. Maka para ulama membahaskan tentang hukum, maka kita faham bahawa ia adalah satu kefarduan. Maka bila para ulama berbahas tentang hukum ni, para ulama
berbeza pandangan mengenai hukum ini, sama ada ia adalah fardu ain atau fardu kifayah. Para ulama seperti Ibnu Hazm ataupun Al-Qaradawi mengatakan bahawa dakwah ini adalah fardu ain terhadap semua umat Islam berdasarkan beberapa dalil, termasuklah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam Sahih Bukhari mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah," ataupun dalam hadis riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi." Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah bi yadihi dengan tangannya, ataupun pada ulama sebut bisultah ataupun dengan kuasa. Fa in lam yastati', sekiranya dia tidak mampu, fa bilisani, dengan lisannya. Lisan ni boleh jadi dengan tulisan dan sebagainya lah, perkara-perkara yang menyatakan pendirian kita. Fa in lam yastati' fa biqalbi, jika tidak mampu dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman, kata Nabi. Dalam hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa tugasan dakwah dan amal ma'ruf nahi munkar ni adalah satu kewajipan bagi setiap manusia. Namun setengah ulama yang lain dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, qala Allah taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummah, hendaklah ada dalam kalangan kamu. Ini lafaz ini Allah SWT menggunakan wal takum minkum, ada sirah arahan di sini yang membawa maksud kewajipan. Wal takum minkum, hendaklah dalam kalangan kamu ini ummah, ada satu umat, ada satu kumpulan, ai taifah, yad'una ilal khair, yang mana mereka ini menyuruh kepada al-khair, yakni kepada kebajikan, ataupun ulama mengatakan kepada Islam, ai al-Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, melaksanakan tugas menyeru atau mengajak kepada, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah atau menegah, melarang kepada yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini golongan yang berjaya. Di sini Ibnu Katsir ataupun Al-Qurtubi, At-Tabari dan para ulama mufassirin mengatakan yang dimaksudkan di sini minkum ini, dalam kalangan kamu ini, menunjukkan mesti ada segolongan, menunjukkan bahawa ia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya dalam kalangan umat Islam ini mesti ada satu golongan yang melaksanakan tugas dakwah ini. Termasuk disokong dengan beberapa ayat Quran lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, termasuklah dalam surah At-Taubah, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ini, dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian saja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang apabila orang-orang itu kembali kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi arahan kepada orang-orang beriman, dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberi tunjuk, jangan semua keluar berperang. Jangan semua, maksudnya biarlah ada segolongan yang mereka ini tetap di negara ataupun di sebuah teritori umat Islam ini, untuk terus mereka ini tafaqquhu fid din. Maksudnya terus belajar, terus mendalami ilmu, berjihad dengan cara mendalamkan ilmu agama, supaya nanti orang-orang berperang balik dia boleh memberi peringatan. Maksudnya ada elemen pembahagian tugas tadi, task distribution. Maka di sini para ulama mengatakan daripada ayat ni dan ayat yang kita baca pada awal tadi menunjukkan bahawa tugas dakwah ini fardu kifayah. Maksudnya dia fardu juga, tapi
terletak di atas bahu sebahagian umat Islam. Maksudnya kalau ada yang dah melaksanakan, maka jatuhlah kewajipan bagi umat Islam yang lain. Dia ulama berbeza pandangan dari sudut fardu kifayah atau fardu ain. Yang mengatakan fardu ain tadi berdasarkan hadis, dan termasuklah ketika berbahas tentang ayat wal takum minkum ummatun tadi, mengatakan perkataan minkum itu bukanlah bermaksud sebahagian daripada kamu, litab'in, tapi lebih kepada maksud setiap daripada kamu, setiap daripada kamu, yang boleh kita faham dengan maksud min itu libayanil jins. Ini perbahasan bahasa Arab lah, bahasan para mufassirin. Cukuplah kita faham bahawa ulama berbeza pandangan dari sudut fardu ain ataupun fardu kifayah. Cuma untuk mengharmonikan dua pandangan ini, para ulama bersepakat dari sudut apabila kemungkaran itu dipermata, kemungkaran itu berlaku di mata, maka menjadi kewajipan seperti dalam hadis untuk manusia ataupun umat tersebut, muslim tersebut, untuk menegah perkara tersebut dengan kemampuan dia. Kerana apa? Kerana disebut dalam hadis tadi, wadzalika adhaful iman. Membenci dalam hati itu adalah selemah-lemah iman, menunjukkan mesti juga ada usaha untuk menegah ataupun melaksanakan nahi mungkar tadi, walaupun dengan hati, menunjukkan ada kaitannya dengan iman. Jadi kita faham bahawa tugas ini, walaupun boleh dikatakan majoriti ulama mengatakan ia fardu kifayah, namun ketika kemungkaran itu berlaku, mestilah setiap muslim yang berhadapan itu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar itu. Jadi kita dah berbincang yang kedua tentang hukum berdakwah, hukum melaksanakan amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang merupakan sebahagian daripada usaha dakwah. Yang seterusnya, setelah kita faham hukum, maka kita nak faham macam mana yang boleh difahami tentang dakwah itu secara lebih terperinci. Mengikut Syekh Abdul Karim Zaidan, rukun dakwah itu ada 4 dalam kitab dia Usul Dakwah. Yang pertama disebutkan dalam kitab maudhu' ataupun disebut topik ataupun tajuk konten dakwah itu sendiri. Yang kedua da'i, iaitu pendakwah itu. Yang ketiga mad'u, iaitu yang didakwah, sasaran dakwah ataupun yang kena dakwah itu, dipanggil mad'u. Yang keempat uslub ataupun cara-cara kaedah berdakwah. Untuk memudahkan proses perbincangan kita mulakan dengan yang pertama dahulu, iaitu ad-da'i. Apakah maksud da'i? Da'i ini adalah pendakwah. Pendakwah ini kita dah bahas tadi, kewajipan itu, fardu itu jatuh di taklif atas bahu seorang muslim. Maka yang dimaksudkan terjatuh atas bahu itu, itulah dipanggil sebagai pendakwah, orang yang melaksanakan dakwah itu sendiri. Maka Syekh Abdul Karim juga membahaskan, bila kita sebut tentang pendakwah ini, mestilah pendakwah ini perlukan satu persediaan diri dia, ataupun lebih mudah untuk kita fahami, satu kekuatan jati diri yang perlu bagi seorang da'i. Disebutkan ada sekurang-kurangnya 3 perkara yang perlu ada bagi seorang da'i. Yang pertama disebut sebagai kefahaman ataupun ilmu yang luas dan utuh. Kefahaman, ilmu yang luas dan utuh. Apa maksud dia bila kita sebut tentang ilmu ni? Mudah untuk kita fahami, khususnya kefahaman tentang maudhu' itu sendiri, atau kefahaman tentang Islam. Seorang da'i mesti mempunyai kefahaman pasal Islam yang jelas dan baik, supaya boleh menyampaikan ilmu yang benar dan baik kepada masyarakat, kepada orang yang nak didakwahkan. Lagi tepat ataupun lagi banyak difahami atau dia pelajari, maka lagi banyak dia boleh sampaikan dan lagi sesuai penyampaian itu kepada mad'u. Dan bukan setakat ilmu tentang maudhu' sahaja, ilmu tentang dakwah juga, bagaimana kaedah yang baik, ilmu tentang mungkin ilmu kemanusiaan untuk dia fahami mad'u itu sendiri. Maka pelbagai jenis ilmu yang perlu dipersiapkan ataupun difahami oleh
oleh dai itu sendiri. Maka ada beberapa ilmu yang digariskan, antaranya penguasaan bahasa Arab, ilmu fiqh, ilmu sirah ataupun pengetahuan sirah dan sejarah Islam, psikologi, teknologi dan sebagainya. Ini boleh mudah untuk kita fahamilah ataupun kita teroka sendirilah yang terbaik untuk seorang dai itu. Yang kedua disebut sebagai keimanan yang mendalam. Keimanan yang mendalam maksudnya apa? Kerana kita dah bahaskan tadi, dakwah ini atau amru bil ma'ruf ini ada kaitannya dengan iman. Justru perlukan keimanan yang mendalam untuk memastikan seseorang dai itu dapat melaksanakan dakwah dengan baik. Kerana orang yang benar-benar beriman, tentunya mereka ini akan melaksanakan tugasan dakwah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Taubah, tak silap saya, boleh cek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, yang Allah menggunakan lafaz orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, maksudnya kedua-duanya sama ada lelaki dan perempuan tidak terkecuali, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Maksudnya mereka ini sama ada lelaki atau perempuan, mereka membantu buat apa? Mereka menyuruh berbuat kebaikan, iaitu al-amru bil ma'ruf, dan melarang daripada berbuat kejahatan, iaitu nahyi anil munkar. Dan mereka mendirikan sembahyang, memberi zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Allah, al-mu'minun wal mu'minat ini, mereka tidak akan meninggalkan tugasan dakwah. Bahkan mereka akan bekerjasama pula untuk tugasan dakwah dan amru bil ma'ruf ini. Menunjukkan bahawa orang yang betul-betul beriman akan melaksanakan tugas ini, bahkan akan tolong-menolong sesama mereka. Sebab tu Syekh Abdul Karim meletakkan ciri kedua ataupun sifat kedua yang perlu ada bagi persediaan ini adalah keimanan yang utuh. Okey. Yang ketiga iaitu tentang hubungan dengan Allah. Seorang dai yang baik ataupun si persediaan yang perlu bagi seorang dai adalah ada hubungan dengan Allah. Kerana apa? Kerana tugasan dakwah ini amat mencabar. Bayangkan kita boleh dengar ataupun kita boleh baca apa saja kisah para anbiya dan mursalin di dalam Quran. Sebagai contoh, kisah Nabi Nuh, kita tahu berapa ratus tahun Nabi Nuh berdakwah. Kemudian kita boleh baca kisah Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, ataupun kita boleh baca kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Lut, yang nak dianiaya oleh kaum dia, ataupun ada nabi yang dibunuh dalam Quran bahaskan. Menunjukkan bahawa tugasan para nabi ini banyak dugaannya. Maksud Nabi Muhammad sendiri banyak dugaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Justru perlunya bagi seorang pendakwah ini ada hubungan baik dengan Allah ataupun hubungan yang rapat dengan Allah, supaya mereka ini sentiasa bertawakal, sentiasa mengadu pada Allah, supaya sentiasa cekal dan kuat mereka dalam dakwah ini. Sebab tu kita tak boleh Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi dan para sahabat wajib berqiyamul lail ketika di Mekah, menunjukkan bahawa ada hubungan kuat ni supaya mereka cekal dalam ujian dan musibah, ataupun bukan musibah lah, ujian mehnah dan tribulasi yang cukup hebat di Mekah ini. Mereka perlu sentiasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang ketiga ini disebut diletakkan perlunya satu hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah tiga persediaan dai yang disebut oleh Syekh Abdul Karim Zaidan. Yang kedua, rukun yang kedua tadi kita bahas tentang dai, yang rukun yang kedua yang kita perlu faham iaitu mad'u iaitu sasaran dakwah. Bila kita sebut tentang mad'u, tentulah ia umum, maksud kata ke semua orang, sama ada kata para ulama dalam membahaskan satu ayat Quran, boleh kita ambil pelajaran dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ni,
ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia ke jalan rabbika, ke jalan Tuhan kamu ataupun ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan ingatan yang baik ataupun seruan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah atau berbincanglah atau berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili, sesungguhnya Tuhan kamu dialah yang maha mengetahui mereka-mereka yang sesat daripada jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa golongan yang mendapat hidayahnya. Jadi dalam ayat ini As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ud'u ila sabili rabbika, iaitu serulah kepada Tuhan kami. Nak seru siapa? Seru, kita bawa surah Allah ini kepada semua, sama ada dia Muslim ataupun dia kafir, orang-orang Muslim atau orang-orang non-Muslim, semua kita kena seru. Ni kata As-Sa'di dalam menafsirkan ayat surah An-Nahl tadi. Ayat surah An-Nahl ayat 125 tadi, iaitu seruan kita kepada semua. Jadi bila kita sebut tentang bad'u, semua, tak kira dia Muslim atau non-Muslim. Cuma Syekh Abdul Qadir Zaidan dia perincikan ada beberapa golongan bila kita sebut tentang bad'u, supaya bila kita kenal pasti golongan ini, kita dapat bagaimana kita dapat berinteraksi sesuai dengan golongan tersebut. Saya ringkaskan, sekurang-kurangnya ada 3 lah yang kita boleh faham, kita boleh ambil faedah. Yang pertama disebut sebagai golongan al-mala', yang golongan bad'u pertama disebut sebagai al-mala'. Al-mala' ni golongan bangsawan atau golongan korporat, golongan yang mempunyai pengaruh, orang yang mempunyai pengaruh, sama ada dia ada jawatan, ada harta, ataupun dia ada pengaruh, yang ada pengaruh dalam kalangan kaum dia. Jadi golongan-golongan ini ada beberapa golongan ini, kalau dia melawan, dia akan memberi efek besar ataupun risiko yang besar. Tapi sekiranya dia masuk Islam, mereka ini akan memberi sumbangan besar, seperti yang kita tengok dalam sirah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW berdoa agar salah satu daripada umat ni masuk Islam. Allah mengabulkan doa Nabi, Umar Al-Khattab masuk Islam dan memberi pengaruh pada Islam. Nampak golongan pengaruh ni ketika dia masuk Islam, dia memberikan impact pada Islam tu dengan manfaat yang besar. Tapi mereka ini, kata Syekh Abdul Qadir Zaidan, kita bahas ni ada beberapa sikap yang bagi mereka yang ingkar ni, sebut mereka yang ingkar dalam golongan al-mala' ni, mereka ada beberapa sikap yang jahat. Antaranya takabur, seperti Fir'aun. Contoh Fir'aun takabur ni apa? Takabur ini menolak kebenaran setelah dia mengetahuinya. Itu maksudnya takabur, menolak kebenaran setelah dia mengetahuinya. Macam Iblis dah tahu Nabi Adam ni Allah yang cipta, tapi kerana keegoan, maka dia tolak, fastakbar, maka dia bersikap takabur. Begitu juga Fir'aun dan sebagainya, kita fahamlah. Dalam contoh dalam Fir'aun ni, kita boleh tengok dalam surah Al-Qasas, di mana Fir'aun cuba berbincang dengan golongan al-mala' ni. Dia kata, tidakkah kamu rasa apa yang Musa cakap ni tak logik, tak ada pun yang kita dengar daripada nenek moyang kita. Nampak, al-mala' ni akan bersama dengan ada yang bersikap takabur. Yang kedua, tamak akan kuasa dan kedudukan. Ini perkara yang kebiasaan yang ada, risiko ataupun keburukan mereka. Yang ketiga, kejahilan. Ini yang kita bahas, apa yang Syekh Abdul Qadir Zaidan ulaskan kepada kita tentang golongan pertama, iaitu golongan al-mala'. Yang kedua disebut golongan jumhur atau rakyat biasa. Ini rakyat biasa ni yang biasanya bagi apa, dalam kisah Nabi Nuh sebagai contoh, mereka berkata kepada Nabi Nuh dalam ayat surah Hud ayat 27,
Maka berkata-katalah ketua kafir dari kaumnya, kami tidak memandangmu wahai Nuh melainkan sebagai seorang manusia seperti kami, dan kami tidak nampak golongan yang mengikutimu melainkan orang-orang kami yang miskin hina lagi berfikiran singkat, dan kami tidak memandang kamu mempunyai sebarang kelebihan mengatasi kami, bahkan kami menganggap kamu orang pendusta. Nampak? Ini Nabi Nuh berdakwah kepada orang-orang kaya, orang-orang pengaruh, al-malak tadi, dari sikap buruk tadi. Dia kata kepada Nabi Nuh, aku tengok yang join kamu ni orang-orang miskin, orang-orang yang tak ada kedudukan, yang low class macam tu. So golongan kedua tadi, jumhur ini mereka ni mudah beriman, mudah didekati, tapi mudah mendengar seruan, tapi mereka ini mungkin kurang berpengaruh. Mungkin nampak macam tak bernilai sangat. Tapi itu nampak perbezaan golongan A dengan golongan B. Dan mungkin mereka ini, kebanyakan mereka atau jumhur ni mudah terikut dengan golongan al-malak, golongan yang berpengaruh. Yang ketiga disebut golongan munafik. Untuk kita faham juga, selain pada dua golongan ni ada orang munafik, yang mana orang munafik ini maksudnya orang pura-pura beriman. Mereka ini kata dia beriman sedangkan mereka tidak beriman. Mereka masuk untuk menjadi duri dan daging. Banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan, termasuklah hadis Nabi sirah menunjukkan ada orang-orang munafik yang bila nak masuk dalam bersama dengan tentera ataupun dalam umat Islam ini, kemudian dia bertindak cuba untuk menjatuhkan Nabi SAW. Jadi golongan munafik ni sangat berbahaya dan kita tidak mengetahui selalunya. Namun kita kena berjaga-jaga. Maksudnya dakwah ini kena berjaga-jaga juga, sebab ada golongan-golongan ini. Ini 3 golongan. Sebenarnya ada lagi golongan yang dibahaskan, cuma kita mudahkan untuk kita fahami. Sekurang-kurangnya 3 golongan untuk faham. Kerana apa kita faham golongan ni? Supaya kita boleh bertindak dengan cara yang baik, yang disebut tadi hikmah tadi. Jadi bila kita sebut hikmah, tentulah kita bahas tentang uslub. Nanti kita akan bahas pada rukun yang keempat. Itu tadi kita bincang dengan 3 golongan adalah tentang mad'u lah, orang-orang yang diseru. Okey, rukun yang ketiga yang kita nak bahaskan adalah maudhu'. Maudhu' ini adalah konten dakwah ataupun isi dakwah, isi kandungan dakwah. Suka untuk saya bahaskan atau saya terangkan di sini bahawa kita kena fahami maudhu' kita adalah Islam. Maka bila kita sebut tentang Islam, mesti fahami dengan makna yang kafah atau makna yang sempurna, seperti Allah sebut dalam Quran, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam ataupun fahamilah, masuklah Islam ni dengan sempurna, memahami Islam dengan sempurna. Kenapa kita sebut begitu? Kerana kadang-kadang ada orang terpesong kefahaman agamanya bila dia cuba memahami agama dalam konteks perbahasan barat yang menyebut religion tadi. Sedangkan religion itu kebanyakannya bila kita sebut religion ni, dia akan kata hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan Islam lebih daripada itu. Ia adalah nizamul hayah atau way of life, cara hidup. Ada soal hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan hatta dengan alam sekalipun. Ada hukum dengan binatang, ada binatang yang boleh dibunuh, ada yang binatang haram dibunuh. Ulama bahaskan bolehkah kita main-main tebang pokok, hukumnya haram bagi contoh. Ini menunjukkan bahawa hukum Islam lebih luas. Kita faham adanya perundangan dalam Islam, ada hukum hudud, ada hukum qisas, ada hukum ta'zir, adanya dalam aspek ekonomi, ada pengharaman riba, pengharaman monopoli. Dari sudut pentadbiran, diharamkan dictatorship bagi contoh, diharamkan pemberontakan bagi contoh. Ini perbahasan besar Islam ni, dia sebagai polisi yang sempurna. Termasuklah daripada sekecil-kecil perkara, apa yang kita makan, macam mana semua perkara, apa yang kita makan, bagaimana kita nak pergi ke rumah orang, semua tu ada perkara-perkara yang utama, yang penting Allah telah gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya pada fikiran manusia yang membantu untuk faham kepada kebaikan, ataupun kita pun boleh fikir moral-moral yang baik, tetapi kadang-kadang kita terbatas. Justru Al-Quran ni datang, syariat Allah ni datang untuk memberikan satu guideline kepada kita, untuk kita fikirkan yang terbaik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah Allah sampaikan kepada kita. Jadi kita faham asalnya maudhu' itu semua perkara. Justru
Syekh Abdul Karim Zaidan ketika mengarang tentang maudhu' ini sangat panjang, soal maudhu' ni, supaya dia harapkan dai itu faham konten Islam itu secara seluruhnya, supaya dapat menerangkan kepada setiap umat akan istimewanya Islam ini untuk dilaksanakan, sama ada sebagai individu, sebagai keluarga, sebagai masyarakat, atau dalam sebuah negara itu sendiri. Selain daripada tu, kita boleh faham juga maudhu' ini. Bila kita faham maudhu' ini sangat luas, kita juga kena faham maudhu' ini perlu juga ada prioritinya ketika berhadapan dengan mad'u itu tadi. Kita dah kenal mad'u, so kita tahu mad'u ni tahap mana. Ada mad'u yang baru masuk Islam bagi contoh, maka pemilihan maudhu' itu perlu sesuai dengan mad'u itu sendiri. Seperti para ulama bahas tentang Nabi SAW ketika sahabat datang dan tanya ayul a'mal afdal, apakah amalan yang paling afdal, maka jawapan Nabi sering dilihat berbeza-beza. Ada tikanya Nabi kata ta'alah ibu bapa, as-salatu fil waqtiha, pelbagai jawapan Nabi. Maka para ulama membahaskan Nabi SAW sedang menjawab berdasarkan individu yang bertanya atau mustafti, orang yang minta fatwa tadi, tanya pada Nabi yang mana afdal, Nabi jawab ikut yang sesuai dengan dia ataupun yang terbaik untuk dia. So maksudnya Nabi sangat mengenal mad'u, Nabi mengenal mad'u, dan Nabi memberikan yang sesuai mengikut prioriti dia. Ini kita bahas secara ringkas lah. Okay. Yang keempat, rukun yang keempat yang kita nak bahas kali ini adalah uslub. Uslub ini sangat bagus untuk kita ulang balik ayat yang kita baca pada awal tadi, iaitu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl tadi, ud'u ila sabili rabbika tadi. Saya bacakan maksud dia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka ataupun berdiskusilah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini bila Allah Subhanahu Taala, sebenarnya kata ulama, kata uslub ni tak ada pun disebutkan dalam Quran ataupun dalam hadis, tak ada disebutkan tentang perkataan ataupun term uslub ini. Namun kita boleh faham, kita boleh dapat pelajaran apabila kita lihat bagaimana kaedah Nabi sebagai contoh, ataupun daripada ayat ni sendiri. Ini sebagai petunjuk Allah kepada kita kaedah yang baik dalam berdakwah. Dalam ayat ni sekurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Pertama, Allah sebut bil hikmah, dengan hikmah. Kata para ulama, termasuk As-Sa'di yang kita bahas tadi, mengatakan bahawa hikmah ini maksudnya dengan kita memahami mad'u yang sesuai dengan mad'u. Jadi hikmah ini maksud dia bijaksana. Bijaksana ni dia tak mesti, bila orang sebut hikmah ni kadang masuk lembut, bukan. Dia tak mesti lembut, dia tak mesti keras, tetapi sesuai dan paling bijaksana, maksudnya sesuai dengan keadaan mad'u. Kadang-kadang nampak baik tapi tak tepat. So kita nak cara yang tepat, yang sesuai dengan mad'u. Bila kita sebut tentang hikmah ni, kita boleh nampak ada beberapa segmen ataupun beberapa sudut. Satu sudut hikmah dari sudut da'i sendiri. Hikmah dari sudut da'i maksudnya pendakwah ini mempunyai sifat yang baik, amanah, bijaksana, ataupun dipercayai, nampak? So bila da'i ni mempunyai sifat yang baik ini, itu salah satu daripada elemen hikmah juga. Hikmah bagi dari sudut seorang da'i. Ada juga kita boleh sebut dari sudut hikmah, dari sudut konten dakwah yang kita sebut tadi, priority yang sesuai, yang perlu diketahui. Dan orang baru masuk Islam, kita terangkan perkara yang utama dahulu, bagi contoh. Ini juga sebahagian daripada hikmah. Kita boleh faham dia hikmah dari sudut strategi, cara-cara dakwah itu sendiri, strategi, kaedah yang lebih terperinci. Macam Nabi SAW, seorang yang sangat berstrategi, kan? Nabi SAW bagi contoh berdakwah dengan cara pemimpin negara, dengan cara yang sesuai dengan mereka. Nabi buat surat, kemudian sahabat maklum pada Nabi Rasulullah, mereka ini pemimpin negara ini takkan menerima surat kecuali ada cop. Nabi kata buat cop. Nabi cuba mengikut kaedah yang sesuai dengan menghormati mereka. Nabi buat cop, buat surat yang baik. Nabi hantar utusan memberi
surat yang menyeru mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh salah satu elemen hikmah, iaitu dengan berstrategi. So hikmah ni boleh faham dengan cara yang sangat luas. Dia tak ada cara yang khusus, cuma cara yang tepat dan bijaksana. Yang seterusnya, kita dalam ayat ni juga ada cerita tentang mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah ini pesanan yang baik. Ada yang mengatakan maksudnya nasihat secara mungkin personal, nasihat yang baik. Kata As-Sa'di bila tafsir ayat ni, nasihat kita menerangkan ataupun maklum pada dia mesej Islam itu secara targhib atau tarhib. Dua mesej tu. Mesej targhib maksudnya mesej yang menggalakkan, mesej gembira, cerita tentang syurga. Tarhib, amaran Allah, cerita tentang neraka dan sebagainya. Maksudnya memberikan pesanan-pesanan yang Allah SWT telah ceritakan dalam Al-Quran dan apa yang disebut oleh Nabi dalam As-Sunnah. Jadi itu nasihat yang baik secara mungkin secara interpersonal, itu nasihat seorang mad'u itu sendiri. Yang ketiga disebut jadilhum billati hiya ahsan, iaitu berbincanglah ataupun berdiskusi. Ada yang kata berdebatlah. Tapi Allah sebut dengan cara yang baik. Kata Sa'di, kita berbincang dengan dalil, akli, nakli dan sebagainya. Cuma kalau dah sampai kepada satu sikap yang buruk, maka tak berfaedah lagi kita meneruskan perbincangan. Kalau bukan perbincangan yang ilmiah, lebih kepada nak bergaduh, baik kita tinggalkanlah. Jadi maksud perbincangan ni adalah mungkin diskusi dua hala. Kita menyatakan hujah-hujah kita, kan, kadang-kadang tak bersetuju. Kita kata dalam Islam mengharamkan LGBT, ada kata tak, LGBT ni hak manusia dan sebagainya. Kita berbincang, kita beri dalil, kita beri hujah-hujah ilmiah. Kenapa haram babi sebagai contoh, haram khinzir. So kita beri hujah-hujah ilmiah, kita beri hujah Quran. Akhirnya kalaulah mereka ni seorang yang jujur, mereka akan menerima mesej-mesej yang baik daripada Al-Quran dan Sunnah ni. Jadi kalau membawa kepada sia-sia, baik kita tinggalkan supaya tidak menjadi satu perbahasan yang sia-sia. Jadi itulah kita dah bahas tentang 4 rukun dakwah untuk kita fahami secara terperinci tentang dakwah itu sendiri. Yang pertama tadi da'i, mad'u, maudhu' dan uslub. Ini 4 rukun dakwah yang perlu kita fahami. Jadi saya kira kita sudah membahaskan tentang dakwah ni secara terperinci lah bila kita masuk satu persatu rukun itu sendiri, dan saya kira kita tak perlu panjangkan. Cuma sukalah untuk kita lihat secara kontemporari ataupun hari ini ni bagaimana berdakwah tu. Hari ini bagaimana berdakwah. Bila kita sebut tentang dakwah hari ini, kita kena faham. Kita nak fahamkan manusia kepada Islam. Kita nak fahamkan manusia kepada Islam. Kenapa penting? Kita dah bahas panjang tadi. Supaya semua manusia memahami Islam, mengikut Islam, dapat melaksanakan Islam. Sebab itu yang kita nak. Kita nak beri rahmat kepada sekalian alam. Sama ada pelaksanaan Islam itu peringkat individu, atau peringkat keluarga, atau peringkat masyarakat, atau peringkat negara. Supaya Islam ini dapat memandu manusia sebagai khalifah melaksanakan kebaikan di atas muka bumi Allah ini. Jadi walaupun dunia dah berubah, dakwah tetap dilaksanakan, dan dakwah ini dia akan berkembang mengikut peredaran zaman. Sebab itu kita kena faham sekarang ni zaman teknologi. Bila zaman teknologi, maka dakwah kena seiring dengan teknologi. Sekarang ni mungkin sistem pendidikan dah ada sistem-sistem yang tersendiri, adanya rendah, menengah, universiti dan sebagainya. Maka dakwah ini perlu diteruskan di setiap peringkat oleh para da'i di setiap peringkat. Mungkin selepas balik lah kita kira, oleh di peringkat sekolah menengah adanya badan dakwah, di peringkat universiti pun perlu adanya persatuan-persatuan yang melaksanakan fardu kifayah supaya supaya untuk memastikan tugasan Nabi ini diteruskan, dan juga memastikan taklif fardu itu jatuh bagi setiap umat Islam bila adanya segolongan yang melaksanakan dakwah. Yang seterusnya, jadi itu kita cerita tentang peredaran zaman. Yang seterusnya yang saya nak sebut juga, bila kita sebut tentang dakwah ini, sampai bila ia akan berakhir. Bila ia akan berakhir? Sebenarnya tugasan dakwah ini tidak akan berakhir. Tetapi tugasan untuk melagakkan Islam ni tetap
ada bagi setiap umat Islam. Sebab itu Syekh Al-Qaradawi bahaskan dalam kitab Harakah Islamiyah, bila kita nak laksanakan, nak pastikan Islam ni terlaksana, kita nak menyeru manusia ini, tentunya manusia ni akan ada kekurangan masing-masing. Ada kekurangan. Sebab apa? Seorang walaupun dia sangat hebat, sangat power, sangat mempunyai pelbagai perkara, tetap dia tak mampu untuk buat semua perkara. Dia akan bergantung pada orang lain juga, kan? Hebat bagi contoh, penceramah paling hebat atas dunia ni, kat Malaysia ni bagi contoh, siapa saja penceramah yang paling hebat, dia sini hanya mampu berceramah. Kadang-kadang driver orang lain, yang rekod tentunya orang lain, uruskan ceramah orang lain, menunjukkan bahawa seorang tak mungkin dapat melaksanakan dakwah yang baik, apatah lagi dakwah yang bersistematik, kan? Konten Islam ni sangat besar. Laksana dakwah bukan setakat bercakap saja, melaksanakan dengan kuasa bagi contoh. Jadi tentunya perlukan satu organisasi yang tersusun, perlukan suatu agenda yang besar, strategi yang berterusan, bersifat nafas panjang. Maka sebab itulah Syekh Qaradawi menyebutkan bahawa bukan setakat dalam bukunya Harakah Islamiyah, perlunya satu harakah Islamiyah, satu jamaah Islam, satu kumpulan Islam yang mereka ini mempunyai kefahaman Islam yang benar, kemudian mereka ini membawa agenda dakwah mereka ini bersama dengan mempunyai kepimpinan tersendiri, mempunyai penyokong tersendiri, dan mereka ini mempunyai perancangan yang jelas, takhtid ataupun khittah, iaitu perancangan yang jelas bagaimana untuk melaksanakan dakwah ini dengan cara yang strategik. Maka di sinilah timbulnya keperluan untuk mewujudkan satu jamaah Islam ataupun harakah Islamiyah yang kukuh bagi melaksanakan tugasan yang berat dan mencabar, seperti mana Nabi SAW didokong oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga kalau kita tengok dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat yang kita baca tadi tentang golongan mukmin dan mukminat, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin, orang mukminat, orang mukmin lelaki, orang mukmin perempuan, mereka ini ba'duhum awliya'u ba'd, mereka akan membantu, saling bantu-membantu untuk melaksanakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melaksanakan amru bil ma'ruf dan nahyu bil munkar. Nampak? Jadi di sini Allah beri petunjuk golongan ini, sama lelaki atau perempuan, mereka ni bersama dengan melaksanakan tugasan amru bil ma'ruf tadi. Nah, kita boleh faham bahawa keperluan ini datang kepada walaupun individu, walaupun ada sekumpulan, maka perlunya ada satu perancangan yang teliti. Di sinilah para ulama bahas tentang berjemaah, jemaah Islam, harakah Islamiyah dan sebagainya. Dan sebagai pendedahan awal yang saya sebutkan, supaya kita nampak tugasan yang besar ini perlu juga dipikul secara bersama. Sahabat sidang penonton yang dikasihi oleh Allah sekalian, selain daripada isu teknologi, isu dakwah bil jamaah tadi, kita boleh ambil pengajaran juga dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Mahsyur yang mencadangkan ataupun mengarang kitab dakwah fardiyah. Apa itu dakwah fardiyah? Itu dakwah secara interpersonal, dakwah one by one. Dia mencadangkan kaedah-kaedah dakwah secara interpersonal. Supaya apa? Supaya kita dapat faham step-step yang sangat cantik bagaimana kita nak dakwah manusia, satu persatu step diberikan untuk manusia memahami keindahan Islam, dan seterusnya dia ganti daripada mad'u, dia sendiri menjadi da'i yang mendakwah orang lain sendiri. Cantik step-step yang diletakkan oleh Syekh Mustafa Mahsyur, yang mana bila kita tengok tu seolah-olah Syekh sedang mentafsirkan ataupun memaknakan kata hikmah tadi. Allah SWT ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah mengarahkan kita menyeru manusia dengan hikmah. Seolah-olah Syekh Mustafa Mahsyur memberikan makna hikmah itu dengan mengarang kitab dakwah fardiyah ini satu persatu
step bagaimana untuk melaksanakan dakwah secara personal. Ada kaedah-kaedah tertentu macam mana nak approach orang secara personal. Wajar untuk kita boleh teliti lah, mungkin dalam sesi lain ataupun boleh cari kitab beliau secara PDF pun saya rasa ada, boleh baca kaedah untuk berdakwah. Justru saya kira cukup panjang dah perbahasan kita pada kali ini tentang dakwah. Cuma sebagai penutup untuk sama-sama kita mengambil faedah adalah keperluan kita kena lihat dakwah ini sebagai satu tugas yang besar, tapi kaedahnya mudah. Nabi pun sebut balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Walaupun kita ada satu ayat, kita laksanakan. Kadang-kadang orang kata boleh ke saya berdakwah, saya tak cukup ilmu. Tadi sebut da'i ni kena ada kefahaman yang utuh dan sebagainya. Kita kena faham, ulama bahas tentang dakwah ni, hukum dakwah. Hukum dakwah ni yang kita dah bahas panjang, perlu berdakwah tak walaupun kita kurang ilmu. Kita kena sampaikan, walaupun kita ada ilmu sikit, kita kena sampaikan semuanya. Kita kena sampaikan, jangan jadi penyembunyi ilmu. Habis saya tak sempurna, saya ada masalah, saya buat maksiat dan sebagainya. Itu tidak menjatuhkan kewajipan dakwah tadi. Walaupun kita tetap laksanakan maksiat, sebagai contoh, na'udzubillah, moga Allah ampunkan dosa kita, tapi tetap kita kena laksanakan sebagai tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita terhadap Allah SWT, terhadap orang, hak orang yang melaksanakan maksiat itu, perlu kita melaksanakan dakwah ataupun amru bil ma'ruf tadi. Dan sebenarnya ia bukanlah satu perkara yang berat. Dia bukanlah satu perkara berat. Dia mudah, walaupun tugas dia besar, tapi mudah. Semudah kita menyampaikan mesej yang baik melalui tulisan. Sekarang ni media sosial banyak, kita buat mesej yang baik dalam media sosial bagi contoh. Cara letakkan hadis, menyampaikan mesej yang baik, kita buat analisa ataupun kajian tentang hukum-hukum Allah yang ada dalam sebagai contoh dalam pemakanan, bagi contoh. Kita perkenal ke orang ataupun sampaikan satu-satu hukum tu dengan cara yang interaktif, bagi contoh. Semua tu walaupun nampak macam susah, sebenarnya mudah mengikut kemampuan masing-masing. Dengan kemahiran yang ada, kita laksanakan, dan tentunya lebih seronok jika kita laksanakan secara berkumpulan ataupun secara berjamaah. Sahabat yang dikasihi oleh Allah, sebagai penutup sesi kita pada hari ini, kita kena mulakan sekarang. Kita kena mulakan sekarang supaya Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan disebut tadi, ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah golongan yang berjaya. Kita mahu sangat berjaya di dunia dan di akhirat. Dan bila kita sebut dakwah ni, sebenarnya ia adalah pelaburan untuk kita. Kita semualah, termasuk diri saya. Bayangkan tuan-tuan, bila kita memperkenalkan suatu perkara yang baik kepada sahabat kita ataupun mad'u kita, mereka melaksanakan, kita dapat pahala menyampaikan, dan setiap kali mereka buat, insya-Allah pahala itu berterusan untuk kita. Kita ajar dia bagaimana baca Quran, dia dapat baca Quran. Setiap kali baca Quran, kita yang mengajar tu, kita dapat saham dia juga, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada apa yang mereka baca tersebut. Mereka dapat pahala dan kita pun dapat pahala daripada apa yang mereka baca. Bayangkan, pahala berterusan. Kita dah meninggal dunia pun pahala masih mengalir kerana usaha dakwah kita tadi. Itu baru seorang, itu baru mengajar Quran. Bayangkan jika lebih ramai kita laksanakan dakwah ini, tentunya pahala lebih besar. Inilah yang kita nak, supaya kita ni menjadi orang-orang yang berjaya di dunia. Kita berjaya, orang pun suka bila kita buat kebaikan. Kita ajar orang pun suka, orang pun suka pada kita, dan Allah pun suka pada kita, dan kita harap kita dapat masuk syurga Allah. Dan apalah lagi yang terbaik dalam hidup kita melainkan kita mendapat pengiktirafan Allah, di mana Allah sebut dalam ayat Al-Quran, dalam membahaskan tentang dakwah ni, disebutkan ahsana qaula, firmankan dalam surah Fussilat ayat 33, untuk kita sama-sama mendapat pengiktirafan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang mendapat ataupun melaksanakan ahsana qaula,
sebaik-baik perkataan, kecuali ataupun iaitu mereka yang da'a ilallah, menyeru kepada Allah dan melaksanakan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku dalam kalangan orang yang muslim. Jadi kita berharap Allah SWT memberi hidayah dan taufik kepada kita untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah dengan berdakwah ini dan menjadi orang yang mendapat ahsana qaula, membuat sebaik-baik perkataan, sebaik-baik percakapan yang disebut dalam Allah dalam surah Fussilat ini. Dan kita harap Allah SWT memberi hidayah dan taufik juga untuk kita bersama-sama orang mukmin yang beriman, yang bertakwa pada Allah, melaksanakan tugasan ini dan menjadi sebahagian daripada orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi itu saja untuk sesi. Saya mohon maaf sekiranya kesilapan bahasa, kesilapan dalam menyampaikan tadi. Sekiranya ada sebarang kesilapan, boleh tegur, boleh memperbetulkan, kerana saya bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang terbaik, bukanlah orang yang berilmu untuk menyampaikan, cuma melaksanakan tugasan yang diberikan. Mudah-mudahan Allah beri taufik pada diri saya dan anda semua. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.